Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Tuhan yang telah menciptakan kita dan telah menguji kita dengan segala perkara yang Allah anugerahkan kepada kita, sama ada dari kebaikan ataupun dari keburukan. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka pada malam ini alhamdulillah kita sekali lagi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berada pada perbahasan yang antara terakhirlah cubaan. Okey. Antara yang baru dengar clear. Okey dah, dengar. Nak habis dari kitab kita ni yang berbicara tentang talbis iblis. Yang kita bimbang makin lama makin nak banyak kita baca ni, makin banyaklah juga ujian Allah Taala kepada kita. Sebab hidup ni tidak sunyi daripada ujian. Dan maksud kehidupan kita bila belajar ilmu bukanlah untuk kita mendabik dada bahawa kita dah tahu. Sebaliknya, bila kita dah tahu, ujian Allah Ta'ala kepada kita akan jadi lebih daripada sebelumnya lah. Sebagaimana yang kita maklum, ujian ataupun test ni akan dibuat apabila sesuatu itu bertambah nilainya. Ada benda yang tak ada nilai, dia tidak akan diuji oleh Allah. Bila akan diuji oleh Allah? Bila sesuatu itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu ni sesuatu nilai. Bila kita ada ilmu, Allah akan uji. Sebab tu orang yang paling banyak ujian dia adalah para nabi. Inna asyaddan nasi ibtilaan humul anbiya. Nabi SAW kata manusia yang paling banyak diuji adalah para nabi. Maknanya begitulah. Thummal amsal fal amsal. Lalu Nabi kata kemudian orang yang ikut jalan dia ataupun orang yang menyerupainya dan menyerupainya. Iaitu orang yang ikut jalan seperti mana Nabi SAW akan diuji. Dan jalan Nabi ini bukan sekadar pada ilmu. Dia adalah pada sifat ketakwaan yang ada, pada amalan yang ada, pada penampilan, akhlak, tutur kata dan seumpama dengannya lah, macam-macam. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala dengan bertambahnya ilmu pada kita, bertambahlah pada kita juga kekuatan untuk menambahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertambah juga kekuatan untuk kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus topik kita pada malam ini berkisar tentang talbis iblis terhadap orang awam, orang kebiasaan, orang kebanyakan. Dan subtopik dia ialah malam ni talbis iblis terhadap kaum wanita, kaum perempuan. Especially topik ni hari ni khas betul bagi kepada kaum wanita. Jadi orang lelaki ni pun senyum, padahal dia kena banyak hari dah. Tapi jangan relax jugalah. Tapi sebab ni kebetulan topik ni terhadap kaum wanita. Sebelum ni duk tunggu nak kena pelupuk atas dahi dah lelaki ni. Ustaz lah kena satunya. Baik. Tanpa melengahkan masa, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kemungkinan kalau sempat habis kitab kita malam ni. Sempat habis insya-Allah. Kalau ada kitab lah, habis lah. Kalau tahu kitab memang tak habis kitab dia.
Sebab kita dia tak ada, nak habis macam mana benda tak ada. Kalau ada kita habis lah. InsyaAllah lah. Kalau tak ada kita, dia sambung lagi lah. Kita ni tak tahu sampai bila. Bab berapa tak tahu. Baik. Talbis iblis terhadap kaum wanita. Talbis iblis terhadap kaum wanita banyak sekali. Aku sendiri menulis sebuah kitab, kata penulis kita Ibnul Jauzi, aku sendiri menulis sebuah kitab khusus bagi kaum wanita. Di situ dijelaskan beberapa perkara terkait kaum wanita, kaum Hawa ini, baik ibadah maupun yang lainnya. Pada perenggan-perenggan berikut, kami akan sampaikan secara singkat tipu daya atau talbis iblis terhadap wanita ataupun perempuan. Nombor 1. Banyak dia tulis reka-reka, tapi kalau kita hurai satu-satu tu banyak jugalah. Nombor 1 ialah, di antaranya ialah para wanita yang suci daripada haid, suci dari haid, setelah matahari gelincir ke barat. Dia baru mandi sesudah masuk waktu asar. Maknanya dia sepatutnya mandi lepas zuhur. Bila mandi lepas zuhur, dia wajib sembahyang zuhur. Dia saja tangguhkan tak mandi sehinggalah lepas waktu asar. Barulah dia sembahyang asar. Dengan ini dia hanya melaksanakan salat asar. Padahal salat zuhur juga wajib baginya. Namun dia seolah tidak menyedarinya. Beberapa dari mereka ada yang menunda pelaksanaan mandi haid sampai 2 hari berikutnya dengan alasan dia harus mencuci pakaiannya. Kadang mandi janabah ini ditunda dari mula malam hari sehinggalah terbit matahari. Kes tu berbeza-beza. Tapi key dia ialah antara talbis terhadap wanita yang pertama, menangguhkan mandi janabah setelah daripada haid. Ada setengah makan hari, ada setengah makan waktu. Oh, dia kata saya bukan. Ada ustaz satu ajar dia kata paling minimal biasanya 7 hari. 7 hari tu qadar kebiasaan. Ada wanita 3 hari dia dah kering dah. 4 hari dia dah kering dah. Bila 4 hari dia kering, dia wajib mandi hari ke-4 ke hari ke-7? Hari ke-4 ada pula dia kata, oh tu kata 7 hari. Ada salah satu talbis, jahil tentang hukum sehingga dia anggap selagi tak cukup 7 hari tak kena mandi. Ada yang tahu tapi dia menangguhkan. Patutnya zuhur dah boleh mandi. Tak apalah, kalau kita tak mandi tak kena sembahyang. Kalau kita mandi kena sembahyang. Dia jadi mikir lagu tu. Ada tak? Dia rasa bila dia mandi tu baru wajib sembahyang. Sebenarnya mandi tu adalah untuk dia bersuci. Kewajipan solat berlaku ke atas dia bermula daripada bersihnya ataupun keringnya darah haid dia. Patutnya bila kering, dia cepat segera mandi. Ini dah dia relax. Iblis kata, tak apalah, lagi tak mandi, lagi tu tak wajib. Padahal kewajipan sudah bermula. Selama dia tak mandi, selama tu dia menanggung kewajipan. Maka wajan abah lah, orang lelaki pun sama juga. Oh, dia ingat dia ni junub tak kena semayang. Dah mana boleh. Betul tak? Kalau dia melambat-lambatkan mandi wajib, haramlah bagi dia sampai terlepas waktu. Begitulah juga bagi wanita. Baik. Talbis dah. Talbis. Iblis menambahkan dia menyangka kewajipan solat hanya apabila dia selesai mandi wajib. Kemudian, ketika masuk ke tempat mandi, para wanita tidak mengenakan sarung dengan dalih. Yang ni tempat mandi yang ramai-ramai tu. Dia kata, aku, saudariku, ibuku, budak wanitaku, semua wanita, mereka semua wanita seperti diriku.
Lantas dari siapakah aku harus menutupi tubuhku? Dan ini semua tergolong perkara yang diharamkan. Sebab setiap wanita itu tidak boleh memandang wanita lain di antara bahagian pusat dan lutut. Sebahagian pandangan tak daripada dada sampai ke lutut. Antara wanita sama wanita. Kemudian, meskipun dia anak perempuan ataupun ibu kandung. Tak boleh nak jaga, tak boleh nak itu. Tapi sebahagian dia kata tak apa ni adik-beradik dan sebagainya. Maknanya dia melepaskan auratnya sesama ahli keluarga dia, aurat yang berat. Okey? Pasal alasan, oh dia pun wanita juga sama. Orang lelaki pun lagu tu jugalah. Setengah-setengah tak. Ingat aurat ni untuk orang perempuan tengok. Kalau sama-sama lelaki boleh. Mana boleh? Tak boleh. Okey? Kecuali jika dia gadis yang masih kecil. Kalau budak kecil tak apa, mak mandi dengan mak dia. Apabila usianya menginjak 7 tahun, maka dia harus menutupi tubuh sehingga auratnya tertutup. Ada kadang-kadang ibu ni dia mandi dengan anak dia. Dia sambil-sambil nak mandi anak, dia mandi dia juga. Lepas tu dia melepaskan pakaian dia. Dia kata tak apa ni anak dia. Padahal dari sudut hukum tidak boleh. Ini talbis. Yang seterusnya, kadang-kadang wanita salat dengan duduk padahal dia mampu berdiri. Tentu saja salatnya batal. Bila dia mampu berdiri, tiba-tiba dia saja salat duduk. Okey? Kemudian, ni orang lelaki pun sama juga tu. Kemudian, terkadang wanita tidak beribadah dengan alasan bajunya terkena najis dari air seni anaknya, air kencing lah. Bila dia berdukung anak dia, dukung-dukung, alamak, kena air kencing. Lambat pula, siapa lah. Lepas waktu baru siapa. Padahal, dia mampu saja bersihkan. Atau nak tukar, tapi dia jadi rasa macam, alah, malah lah, tu aduh, tak apalah, tangguhlah, ada keuzuran lah. Ya, padahal, mampu saja dia bersihkan untuk dia salat. Okey. Sementara saat hendak pergi ke luar rumah, dia boleh tetap merapikan diri dan memakai wangian. Apa boleh dikata dia sudah menyepelekan, iaitu meremehkan solat. Tak nak semayang susah, tapi tiba-tiba nak keluar dan tu tukar baju, pakai minyak wangi. Siap dan tu, tapi nak solat jadi payah. Maknanya apa? Dia meremehkan solat. Banding solat payah ya. Tapi bila nak keluar, tukar baju dan baju cantik pula tu. Sempat lagi striker, iron. Siap dengan iron lagi. Padahal nak semayang tu bukan masuk tanda pakai baju biasa. Tak apa pakai telekung, tak solat dah, tapi tak. Pasal apa alasan? Allah, ada kecing anak, kena kecing anak, jadi payah nak semayang. Talbis tak talbis? Talbis. Tidak sedikit wanita yang tidak mengetahui sedikit pun tentang kewajipan salat. Namun dia tidak mahu bertanya mengenai hal itu. Seorang wanita merdeka menyadari sebahagian tubuhnya terbuka di saat salat, yang jelas membatalkan salatnya. Namun dia tidak peduli, malah meneruskan salatnya. Ia menganggap enteng ataupun mudahnya perkara ini. Sebahagian tu dalam bab solat tidak menutup aurat dengan sempurna. Dia duk cerita bab gapo solat, nak kena tudung tu ada bunga, ada corak, ada bergapo. Tapi bab hukum solat dia tidak ambil berat. Dia lebih tekankan bab tudung, telekung, sejadah tu dia. Pergi masjid setiap orang ada sejadah masing-masing. Hukum rapat saf dia tak jaga. Kadang-kadang sah depan, sah belakang putu-putu, dia tak jaga, duk jaga ke sejadah dia. Bak telekung jangan kira, mesti Siti Khadijah punya, Siti Fatimah tak main. Kalau ada je Siti Fatimah tu. Tapi nak sebutnya apa?
mereka dalam bab hukum tidak mengambil berat. Sebahagiannya dikata sini, sebahagiannya. Baik, yang seterusnya. Kadang-kadang wanita menganggap remeh pengguguran anak. Talbis juga. Bilih kata tak apa gugur anak ni. Daripada dok jaga, baik tu gugur. Contoh, terutamanya bagi yang terlanjur. Ia tidak mengetahui jika menggugurkan janin yang telah ditiupkan ruh itu sama dengan membunuh seorang Muslim. Okey, sama dengan membunuh seorang Muslim. Itu talbis ke berapa dah tu? Banyak dah ni. Setiap tu kena tanda. Yang seterusnya, isteri memperlakukan suami secara tidak baik, termasuk talbis. Termasuk talbis iblis apabila si isteri memperlakukan suaminya dengan secara tidak baik. Kadang dia berkata yang tak patut, kadang-kadang hak tak baik itu dengan ucapan dia. Contoh dia kata apa? Dia rujuk pada suami dia. Dia kata orang ini memang ayah dari anak-anakku, tapi dia tidak pernah ada untuk kami. Dia sebut gitu je. Bahasa kadang-kadang orang panggil apa? Tajam. Macam-macam lah. Kadang kata, awak ni ada pun macam tak ada je. Dah, padahal keberadaan dia tu satu benda yang besar. Kadang-kadang dia mari jauh musafir luar daripada mana. Kan? Kerja dia balik rumah dalam keadaan penat. Mungkin kerja dia di luar rumah. Ada sebentar, setengah-setengah tu balik bawa Grab, hantar sekejap, duduk sekejap, 10 minit kat rumah. Mata-mata nak tengok anak dia lagu mana, sihat kau tidak dan sebagainya. Siapa-siapa pun, lepas tu 10 minit keluar balik. Ini kan, ada pun tak ada. Padahal nilai 10 minit dia tu kadang-kadang dia celak mata, jengeng ke anak dia pun. Contoh je tu. Kadang-kadang dengan perkataan beberapa kalimat yang dia tak anggap. Pada si suami anggap benda ni besar. Pada si isteri dia anggap benda ni kecil. Lalu dia meremehkan sesuatu yang sudah dianggap besar pada si suami. Dah. Ada si suami bawa balik. Nak dapat duit RM100, RM200 tu punyalah payah. Bagi kau nak beli lauk hari tu. Dia nak dapat RM100, RM200 tu payah. Bagilah kerusi separuh daripada tu. Ambillah awak beli lauk. Dia jawab apa? Banyak ni je. Perkataan dia tu. Perkataan dia kadang-kadang menyebabkan talbis itu datang. Dia anggap benda tu remeh. Pada si suami benda tu besar. Ada kala isteri pergi dari rumah tanpa izin suami, bahkan bila ditegur dia menjawab. Dia kata, aku keluar bukan untuk buat maksiat. Dia kata apa? Dia keluar bukan buat maksiat pun. Dia tak sedar bahawa keluar tanpa izin tu sudah maksiat dah. Nampak tak? Dia ingat maksiat ni kalau dia keluar pergi joget, kalau keluar pergi menyanyi, kalau keluar pergi hure-hure. Kalau dia keluar tanpa izin suami tu pun sudah dianggap satu maksiat. Ini talbis. Sehingga dia menganggap, alah aku bukan keluar benda salah pun. Orang dia bagi tahulah pada suami dia, ni saya nak keluar ni. Suami dia kata, okey. Jadi keadaan itu menyebabkan dia menganggap maksiat itu sesuatu yang maksiat bukan maksiat. Sehinggalah dia buat benda yang dilarang. Dia lupa keluar tanpa izin itu sudah cukup sebagai maksiat. Di samping keluarnya wanita dari rumah tidak terjamin aman dari fitnah. Tidak terjamin aman dari fitnah. Terutama zaman kita ni macam-macam boleh berlaku. Oleh sebab tu para wanita elokkan keluar bersendirian. Tapi
Yang paling utama, mintalah izin dengan suami. Baik. Ada juga wanita yang sering ke makam, berkabung atas kematian seseorang yang bukan suaminya. Oh, macam mana ni? Berkabung di atas kematian bukan suaminya. Lagu mana? Pergi kubur orang-orang soleh ke? Pergi kubur wali-wali duk meratap apa semua situ. Apakah dibenarkan? Tidak dibenarkan. Tidak halal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, tidak halal untuk wanita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya berkabung atas kematian seseorang kecuali atas kematian suaminya. Maka dia boleh berkabung selama 4 bulan 10 hari. Ini hak Nabi bagi. Yang seterusnya, talbis lagi. Okay? Antara talbis ialah ada wanita yang diajak suami berhubungan intim, tapi dia tidak mahu atau menolak. Dan dikiranya penolakan ini bukanlah satu kemaksiatan. Sungguh penolakan ini dilarang berdasarkan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashih fa'abat fabatat wa huwa 'alayha sakhitun la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Jika suami mengajak isterinya ke ranjang, namun si isteri menolak dan tidur dalam keadaan suaminya marah kepadanya, maka nescaya malaikat melaknat si isteri sehingga waktu subuh. Maksiat ke tak maksiat ni? Maksiat. Tapi berapa ramai orang dia anggap benda ni remeh. Ni sehingga dia bagi alasan letih lah, ibu lah, anak lah, macam-macam lah. Padahal ini adalah perintah agama. Yang seterusnya, wanita suka bersikap ceroboh terkait harta suaminya. Padahal tidak dibolehkan baginya mengeluarkan apapun dari rumah tanpa izin atau keredaan suami. Kadang wanita memberi upah kepada seseorang yang meramal untuknya dengan media batu atau dengan sihir, atau membayar orang yang membuatkan jalinan kasih dan simpul lisan bagi dirinya. Ini semua hukumnya haram. Ini hukumnya haram. Jadi sekarang ni, zaman kita ni bukan setakat ceroboh harta suami. Macam-macam berlaku dalam media-media sosial. Okay? Privasi keluarga digembar-gemburkan. Perkara-perkara yang sulit antara dia dan isteri atau isteri dengan suami disebar luaskan kepada masyarakat. Kutuk A, kutuk B, kutuk C, macam-macam. Habis porak-poranda. Zaman ni zaman fitnah. Talbis lagi banyak. Ni kadang-kadang ni berlaku baru ni, hak menikahnya elok lah, sedang molek elok je dia pergi jalan Turki 2 orang. Nah, orang duduk sini dukih, ada orang duduk cucuk habis, cakap berah habis orang. Talbis. Ni sehingga akhirnya menyebabkan porak-porandanya keluarga. Ini semua bentuk syaitan mempermainkan emosi dan sikap ceroboh, sama ada pada hak suaminya ataupun hak pada orang lain. Zaman kita ni tak boleh. Bila tengok suami orang begitu, suami kita pun kena lagu tu juga. Tak boleh. Zaman kita. Antara fitnah zaman ni adalah fitnah kebanjiran maklumat. Apa maksud fitnah kebanjiran maklumat?
Benda hak tak patut kita tahu pun kita ambil tahu. Betul tak? Dalam hidup ni, kita tidak diminta nak kena tahu jiran kita, jalan mana, makan menu kapur, nak pakai baju lagu mana, sofa. Hak tu baru satu. Kalau jiran 10 rumah kat rumah, tu semua kita tahu. Sekarang ni, friend list ada 1000 orang. 1000 orang kita tahu cerita dia. Semua nak post. Kebanjiran maklumat. Newsfeed, dia perlu bagi suggestion banyak. Kita kena baca juga. Kita nak baca cerita lain, dipaksa baca cerita orang. Tapi kita nampak jiran kita makan durian, dia tunjuk kat Facebook. Lepas tu kena kafarah. Jadi kita tidak diminta. Ni kita nak tengok benda lain. Scroll dipaksa baca, dipaksa pandang orang makan durian. Kita nak cari kuliah, dipaksa pandang. Jadi sabarlah. Mungkin ada orang dong tak kenal kafarah tu, kita tunjuk durian tu. Allahul musta'an. Akhirnya apa berlaku? Berlaku apa? Lepas kebanjiran maklumat tu, kita meremehkan apa yang ada pada kita. Padahal kita cukup pada dah bahagia je kita selama ni dengan kita, dengan pasangan kita. Bahagia je. Tapi kerana kawan tu post je kata, saya, awak pun kena buat jadi gitu juga kat saya, baru betul. Padahal orang panggil apa ni? Istilah apa? Padang apa? Lain padang, lain belalang. Maknanya apa? Lain padang, lain belalang. Setiap orang tu ada dia punya kapasiti, kemampuan dan seumpama dengannya. Tapi begitulah, kadang-kadang zaman ni pencerobohan privasi terlalu luas. Jadi hati-hati para wanita, kadang-kadang bila kita dah sembang di media, tu pun masih kena ada izin daripada suami. Ni, kalau kita nak musafir, kalau kita nak menonjolkan diri, ni, janganlah sampai sesuatu yang boleh menjatuhkan atau mencerobohi perkara-perkara yang berkaitan dengan maruah ke harta peribadi dan seumpama dengannya. Baik, seterusnya wanita kadang membolehkan upaya menindik telinga anak-anak, padahal perbuatan ini tidak dibolehkan syariat dan haram hukumnya. Ini pandangan mengikut Ibnul Jauzi, tapi Ibnul Qayyim telah mengumpulkan pandangan dan akhirnya dia memilih pandangan yang kata boleh. Baik, jika seorang wanita, ni mari pula bab lain pula ni. Jika seorang wanita tu secara diri dengan peribadi serta keluarga, suami dan anak-anak, ni di luar pula ni. Jika seorang wanita beruntung boleh menghadiri majlis ceramah. Nak habis dah kelas kita ni, para ahli ni. Talbis juga ni. Iklan. Baik. Pasal apa bunga nak kena jauh ni? Hari ni ustaz tak berbunga mana? Marah bunga-bunga hari ni. Baik. Jika seorang wanita beruntung boleh menghadiri majlis ceramah. Beruntung dah boleh pergi majlis ilmu. Ingat, kau pergi majlis ilmu tu dah untung dah. Iblis tak lepaskan juga. Ditalbis juga. Tanpa ragu dia langsung mengenakan pakaian dari tangan Syekh Sufi. Pergi jumpa Syekh, Syekh pula pakaikan kepada dia. Sama ada pakaikan ridak atas bahu kau, ataupun pakaikan kena kalung sesuatu dekat kepala kau. Entah tak? Bahkan dia berjabat tangan bersama si Syekh. Pergi majlis selawatan dia panggil. Beratur nak sabar dengan habib dia tu. Ni silap dah. Salam cium tangan, salam. Ni pula sentuh kepala, pegang kepala, buat ijazah macam-macam. Ini semua talbis. Mana boleh? Walaupun itu majlis dianggap majlis daripada orang agamawan lah konon-kononnya. Tapi sebenarnya Islam tidak membolehkan perkara tersebut. Ambil saja contoh Nabi SAW. Mana yang paling mulia daripada bai'ah? Ni,
wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bai'ah mereka sama ada bai'ah Aqabah atau bai'ah Ridwan atau bai'ah waktu duduk di Madinah. Mana ada yang lebih utama daripada tu? Semuanya wanita-wanita berbai'ah kepada Nabi tanpa menyentuh pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba mari-mari di zaman kita ni ada puak-puak mari ambil bai'ah lah, ambil ijazah dengan syekh lah. Tangan tu atas kepala, pakaikan rida, pakaikan apa benda kalung, akhir sekali jabat tangan dengan syekh. Ini semua talbis. Sehingga mereka menganggap ini dibolehkan atas nama ijazah, atas nama apa dia? Kerana guru itu ibarat bapa, maka bapa dengan anaknya tidak menjadi masalah. Dan seumpama dengannya lah alasan dia. Sehingga seakan dia menjadi putri di mimbar, lalu pergi menuju hal-hal yang luar biasa. Kerana tipu daya iblis terhadap kaum wanita amat banyak, kami cukupkan bahasan kita sampai di sini sahaja. Cukuplah setakat tu, dia kata. Kalau nak sebut lagi banyak. Sungguh persoalan ini begitu pelik. Andai dalam buku ini kami cuba memberi penjelasan secara rinci, atau kami kuatkan bantahan atas kalangan yang tidak sefaham dengan hadis dan asar, tentulah dia menjadi buku yang berjilid. Kalau nak jawab satu-satu talbis dan syubhat tadi, nak bagi dalil dan hujah seperti mana kita bahas sebelum daripada ni, nescaya akan jadi buku tebal. Oleh kerana dia meletakkan perbahasan umum talbis iblis terhadap orang awam, maka dimasukkan dalam sikit bab wanita dan disebut secara ringkas. Kalau nak bincang satu-satu jadi panjang, kata dia. Kami sengaja hanya mengutarakan sebahagian kecil saja untuk menunjukkan betapa luasnya persoalan ini. Kami hanya menyebutkan tindakan buruk kelompok-kelompok yang keliru tanpa menyebutkan bantahan atasnya, kerana hakikat persoalannya sudah jelas sekali. Semoga Allah menjaga kita semua dari kekeliruan dan menuntun kita dengan kurnia dan kemuliaannya, supaya boleh bertutur kata dan beramal dengan baik. Habislah talbis terhadap orang awam. Bab wanita. Masuk kita pada talbis yang terakhir, bab yang terakhir, bab yang ke-13. Tanda molek, ni bab yang terakhir. Maknanya hari ni insya-Allah habislah buku kita ni. Buat pulut kuning pendek kata. Ni, kacai mila pun tak benda, tak ada boleh kuning pun. Ni, tak. Minum air dulu sikit lah. Bismillah. Baik. Bab yang ke-13. Talbis iblis terhadap semua orang. Ni paling umum sekali. Yang ni talbis terhadap semua orang, paling umum. Boleh kata tidak ada orang yang terlepas daripada talbis kategori yang terakhir ni. Boleh kata semua manusia tidak ada yang terlepas daripada talbis ni. Iaitulah talbis iblis terhadap semua orang dengan panjangnya angan-angan. Ini paling utama sekali, paling besar. Habis kena orang awam, kau orang alim, kau orang ahli ibadat, kau orang rajin, kau orang malas, kau orang semua. Orang mengaji, kau orang tak mengaji, kau semua kena ni. Kalau tanya ustaz kena, ustaz pun kena. Lebih lagi kali boleh jadi. Tak ada orang yang terlepas. Ya, tak ada orang yang terlepas. Semua kena. Apa dia? Panjangnya angan-angan. Apa maksud panjang angan-angan? Kita baca. Penulis berkata, betapa sering perasaan cinta Islam terlintas dalam hati orang Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi iblis selalu mengendurkan semangat mereka dengan berbisik, janganlah terburu-buru
nanti, atau tetapi fikirkanlah terlebih dahulu. Iblis tetap terus membuat orang itu menunda-nunda keinginan masuk Islam sehingga akhirnya dia mati dalam keadaan kafir. Maknanya apa? Kadang-kadang ada je orang Yahudi dan Nasrani tu dia tahu je Islam tu benar. Tapi Iblis kata ke dia, jangan masuk lagi, fikirlah dulu. Dia pun hak nak masuk tu tak jadi nak masuk. Tak apalah, aku fikirlah dulu. Review lah dulu. Dia pun kaji lagi. Dia kaji, dia rasa nampak kebenaran. Lepas tu Iblis kata, janganlah masuk dulu. Tengok dulu keluarga macam mana. Tengok dulu ekonomi kita macam mana. Tengok dulu. Menangguh-nangguhkan. Akhirnya, sampai dia mati, dia tak masuk Islam. Maknanya, orang kafir pun ada talbis hak ni. Seperti itu pula yang dilakukan Iblis terhadap orang Muslim yang gemar bermaksiat. Iblis terus membuatnya menunda-nunda taubat sehingga menjadikan syahwat sebagai tujuan dan taubat sebagai angan-angan. Gambaran yang sesuai adalah seperti ungkapan penyair, jangan terburu-buru melakukan dosa yang engkau inginkan dan engkau berangan-angan untuk bertaubat nantinya. Jangan cepat nak buat dosa yang kamu nak buat, kemudian kamu kata nanti kita boleh taubat. Betapa banyak orang yang bertekad bersungguh-sungguh kepada sesuatu kebaikan, namun Iblis selalu saja membuat dirinya menunda-nunda, berusaha mewujudkan tekadnya. Menunda-nunda usaha mewujudkan tekadnya. Betapa banyak pula yang berupaya menggapai keutamaan, tetapi Iblis terus mengendurkan semangatnya. Semangat dah, tak semangat. Iblis kata nanti dulu. Lama-lama hari tu dia tak buat, esok kendur lah. Kadang-kadang kita ni balik kuliah ni, Allah semangat balik kuliah, nak buat kan. Sampai rumah dia kata tak apalah, kita start esok je lah. Bangun esok, lupa dah kita belajar semalam. Kendur dah balik. Pernah tak berlaku lagu tu? Pernah tak? Pernah. Semua orang pernah. Ustaz sekali pun pernah juga. Tunggu. Semoga Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Kadang-kadang seorang faqih berniat kuat untuk mengulang ilmu yang dipelajarinya. Namun Iblis berbisik kepadanya, istirahatlah. Banyak dah kamu duk baca, dia kata. Padahal tak banyak pun baca. Dia kata kamu banyak dah baca tu, letih, rehatlah dulu. Tadi kamu duk tengok dah baca banyak dah tadi. Apa baca apa? Baca Facebook dengan baca WhatsApp rupanya banyak. Iblis kata rehatlah dulu. Tambah-tambah nak baca Quran, lalu lagi kuat dia punya talbis. Baru buka Quran sikit mengantuk lalu. Allah letih lah, mengantuk lah, istirahatlah dulu. Apabila istirahat tidak sekejap apakah habis masa dah. Terkadang pula seorang ahli ibadah terjaga pada malam hari untuk melaksanakan salat, namun Iblis menghasutnya, waktumu masih panjang. Tengok kita nak bangun malam, bangun awal lagi ni. Tidur balik juga, pakar-pakar bangun, orang azan lah. Berat lagi, tidur balik lepas subuh. Itu lagi dahsyat. Iblis selalu membuat manusia suka bermalas-malasan, menunda amal dan berangan-angan panjang. Ini maksud angan-angan panjang. Dia memberikan angan-angan pada manusia. Tak apa, masa masih panjang, taubat masih sempat. Tak apa, buat dulu maksiat, nanti kita taubat. Allahul musta'an.
Oleh kerana itu, orang yang teguh hati harus bekerja dengan serius. Teguh hati artinya tidak membuang-buang waktu, tidak menunda-nunda pekerjaan dan mengabaikan angan-angan. Kerana sesuatu yang ditakutkan tidak dapat dihindari dan sesuatu yang sudah berlalu tidak dapat dikembalikan lagi. Panjang angan-angan itu pemicu dari segala kelalaian dalam kebaikan atau penyebab munculnya ketertarikan untuk melakukan keburukan. Punca dia dok mana? Sama ada kita berada dalam kelalaian ataupun tertarik nak buat maksiat, puncanya apa? Panjangnya angan-angan. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Panjanglah angan-angan mereka, lalu menjadilah hati mereka keras. Allah Ta'ala sebut, bila panjang angan-angan, hati dia jadi keras. Duk mikir, dia lupa untuk cek diri dia saat ini. Diri dia ni masa depan, nak mati taubat. Lah ni buat apa lah ni? Aku kaya nanti aku sedekah, aku kaya nanti sedekah. Pak tak kaya, pak sudah tak kaya. Dia duk tunggu kaya nak sedekah. Lah ni ada dah duit? Ada, mu lebih kaya dah daripada orang fakir yang timur zakat. Bagilah sedekah dulu RM10 ke RM20 ke RM100 ke ada kemampuan. Ni duk tunggu aku kaya nanti nak bagi. Duk mikir. Iblis kata mati mu jadi jutawan mu bagi RM100,000. Mu bagi nanti mu jutawan mu bagi RM500,000. Mu jadi bilioner mu bagi RM1 juta. Itu semua angan-angan. Mu ada RM10 bagi RM2 dah. Tak gitu itu cara dia. Allahul Musta'an. Kita pun tengok lebih duit kita. Tak kaya lagi aku tak boleh nak bagi. Padahal ada je duit. Itu baru bab-bab duit tu lah. Panjang angan-angan. Umur lagu tu juga. Nanti aku mau pula aku pencin aku nak pergi masjid. Nanti aku pencin aku pergi masjid ya. Apa? No. Pencin 20 tahun, 30 tahun lagi. Learning ni. Ada masa dan lagi surau? Ada. Gila. Panjang angan-angan dia. Duk tengok tu. Allahul Musta'an. Nah, kita menangguh-nangguhkan kebaikan. Nak buat baik kamu ayah pun lagu tu juga. Nanti akan ada duit, aku nak baik kamu ayah begini. Kadang-kadang mak ayah kita bukan nak duit kita pun. Dia nak kebaikan, tanya khabar, khidmat kepada dia, tu je. Kalau dia susah, memang dia nak kita bantulah sekadar yang kita mampu lah. Tapi bukanlah itu menghalang kita daripada nak tunggu kaya, nak tunggu gaji besar, nak tunggu jawatan tetap mau. Wah, aku nak balik kampung, nak tunjuk kepada orang, aku dah berjaya. Allahu Akbar. Bila mu berjaya? Lambat lagi nak berjaya, pas buka kedai, mampu buka kedai, mampu. Nak tak jaya. Akhir sekali pakai tak balik kampung. Pakai tak baik kamu ayah. Pasal apa? Angan-angan dia jadi panjang. Nak pencen, nak pandai, nak begini, nak kaya. 40 tahun, 30 tahun lagi. Hari ni. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Esok pun kita tak tahu lagi. Maka apa ada hari ni guna kesempatan. Sebab tu hadis Ustaz Fahri baca di hujung tadi. Man kanat li akhihi madlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawm. Siapa yang ada buat zalim kepada saudara dia, hari ni lagi dia minta maaf. Sebab dia tak tahu esok lagu mana. Itu kita begitu. Panjang angan-angan, dia kata pemicu segala kelalaian dan penyebab munculnya ketertarikan untuk melakukan keburukan. Orang mungkin saja berkata dalam hati supaya dirinya menjauhi keburukan dan fokus kepada kebaikan. Hanya saja dia perlu lebih usaha dalam mempersiapkan diri untuk melakukan semua ini. Banyak dah kadang-kadang kita sebut je dalam hati. Kita punya planning tu macam-macam. Tapi kadang-kadang yang kita tak ada adalah tekad yang kuat. Kadang-kadang itulah kita nak minta dengan Allah. Ilmu sebagai contoh. Ilmu kita tahu banyak. Tapi nak buat tu kita rasa macam
Susah. Ada halangan untuk kita buat benda kita nak buat. Kita dah belajar, kita nak buat, tapi di saat kita nak buat tu kita rasa kekuatan tu tak ada. Sehingga kita rasa taufik, ya Allah, kenapalah Allah tak bagi taufik. Padahal kita kena ada satu tekad minta. Nabi SAW kata, apa tu? Amantu billahi thumma istaqim. Katalah aku, kalau kamu apa ni, janji syaitan nak ganggu kamu dalam, kata aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Kemudian kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Ista'in billah wala ta'jiz. Minta bantuan dengan Allah, kemudian jangan rasa lemah. Ikhtiar minta. Tapi itu pun senantiasalah. Dia sifat perang dengan syaitan ni bukan hari ni kita menang, kita declare 10 tahun kita gencatan senjata. Tak ada istilah. Dia tak akan rehat. Hari ni kita menang, esok dia lawan kita balik. Petang ni kita menang, malam tu dia datang kita lawan balik. Dia tak ada istilah kita lawan menang dengan kita syaitan. Aku balik haji ni menang dah lawan syaitan. Tak ada sampai touchdown airport atas kapal terbang tu kena talbis dah. Istilah gitulah nak sebutnya. Tak ada istilah bila kita melawan syaitan, sehari kita menang, selamanya kita akan menang. Tak ada. Sebab tu peperangan dengan syaitan ni kita kena senantiasa jaga diri kita. Perkataan kita, hati kita, dan kita belajar adalah untuk kita bertakwa kepada Allah dan tidak terpengaruh daripada godaan syaitan. Untuk itulah kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tidak diragukan bahawa siapa yang berangan-angan dapat berangkat pada siang hari, nescaya dia akan berjalan dengan santai. Adapun siapa yang berangan-angan ingin bertemu esok hari, malam harinya dia akan beramal dengan santai. Akan tetapi siapa yang membayangkan kematian segera tiba dan menjemput dirinya kapan saja, nescaya dia akan bersungguh-sungguh dalam beramal. Nabi SAW bersabda, "Salli salatal muwaddi'." Salatlah kamu seperti salatnya orang yang hendak meninggal dunia. Seorang salaf mengatakan, aku peringatkan kalian dari kata nanti, kerana ia bahagian dari pasukan iblis yang paling bahaya. Perkataan nanti itu rupanya salah satu daripada tentera iblis yang paling bahaya. Adik, kita pergi kedai tu, tolong beli lauk ke mak ni. Nanti mak. Nanti mak tu gak, siapa masak dah gula. Adik, mana barang mak suruh beli tadi? Alamak, lupa lah mak. Masak dah gula, orang nak makan tu. Betul tak? Okey, nanti. Tu baru dengan mak kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bunyi azan. Nantilah dulu. Nanti dulu tu bila semayang? Bila semayang? Terutamanya orang ashabul kenduri. Ashabul kenduri. Ke ashabul kahfi. Ashabul kenduri ni tukang tuan rumah awak kenduri. Tak nak pergi solat dah. Alamak, ada orang mari lagi. Nanti dulu. Tengah-tengah solat, tengah waktu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengah tu pula tetamu ramai. Dia pun nanti lalu, orang mari lagi. Nantilah dulu, marilah. Nanti. Bila sempat? Tu, 15 minit nak asar. Abang tak solat zuhur lagi ni. Allahu Akbar. Kopak dah ni. Baru cepat-cepat pergi solat. Nanti tu. Ashabul kenduri. Asyik baiklah ni piala bola pun pukul 9 tu. Kalau tidak tak, dulu zaman bola 8.30, pakai solat isyak pukul 12 malam. Nantilah, nanti apa subuh esok baru qada. Nanti ni, perkataan nanti ni, taubatlah sekarang. Nanti ya. Orang nak berhenti rokok ni. Berhentilah rokok, taubat. Tengoklah rokok. Sayang nak buang. Dah beli dah dah RM17 sekotak. Mazil pula. Nanti ya. Nanti tu, perkataan nanti tu, akhirnya 10 tahun dia nanti tak berhenti lagi.
Yang paling bahaya tuan-tuan apa? Antara nanti paling bahaya. Nanti nak buat haji. Duit cukup dah. Register pun dah. Berapa bulan lagi haji? Tahu nanti ya. Ramai orang yang menangguh-nangguhkan kefarduan haji padahal dia mampu. Hak zaman hak daftarlah, hak tak daftar ramai lagi. Alasan dia nanti ya. Saya nak pesan ke orang muda. Zaman lah ni kalau ada duit muda-muda ni pergi haji minta daftar register terus. Kalau mampu bayar hak pakai 100,000 boleh pergi setengah tu, pergi lah. Pasal apa? Time itu muda, ada kekuatan ni lah kita boleh pergi haji, buat banyak benda kita boleh buat. Jangan kita pergi tolak wheelchair. Okay, nanti tu, nanti lah. Nanti bila? Nah, jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perkataan nanti ni bahaya. Allahul Musta'an. Semoga Allah Ta'ala bagilah kekuatan kepada kita untuk mengawal diri kita, untuk bagi cah lagi. Kita kadang-kadang nak tunggu. Saya ada juga kadang-kadang buah kita time malah ni. Duk teringat Allah, kalau zaman dulu ada juga cikgu hok bedah kita. Hok tarik telinga kita, kejar bangunlah ni tak ada dah cikgu. Bila kita besar ni kan, kita dah jadi orang dewasa ni, kita lah cikgu, kita lah pengawas, kita lah hok bedah diri kita sendiri. Tapi masalahnya, mampukah kita? Zaman dulu bila kita nanti, cikgu marah. Ayah marah. Dekat maghrib dah ni, pukul 7 tu dia ayah tepi padang duk tunggu. Batang kayu besar lengan ni duk tunggu tepi padang. Balik, dia kata balik kita. Tak ada nanti-nanti dah. Zaman kita lah ni pergi mancing. Nanti lah dulu. Sikit lagi lah. Siapa nak marah kita? Saat yang paling bahaya ialah bila perkataan nanti itu kita miliki dan tidak ada orang yang mengawalnya, mengawali kita. Lalu jadilah nanti itu seperti mana kata dia, termasuk bahagian iblis yang paling bahaya. Nah, sebab kita yang pegang perkataan nanti itu, kita pegang, tak ada orang boleh marah. Zaman sekolah dulu, nanti dulu, jangan nantilah atas belakang tu aku ini. Nah, kalau rakyat begitu ke mak kita, nantilah nanti. Nanti ayah balik, bunyi motor balik, lompat habis. Bunyi motor ayah balik dekat. Oh, tak ada dah istilah nanti tu, hilang terus dah. Tapi bila saat kita besar, perkataan nanti tu duduk bibir kita, bini kita kata, bang, solat tu. Nanti ya, siapa nak kawan? Kita keluar kawan-kawan kita. Jom kita solat. Nanti ya. Awak ajak mari mengaji. Marilah kita mengaji. Nanti ya. Selamanya nanti. Nanti yang tak berkesudahan. Akhirnya, yang dinantikan itu tak kunjung tiba. Hak lain mari dulu. Iaitulah sebuah kematian. Wal'iyadzubillah. Perumpamaan seorang yang beramal dengan teguh hati dan orang yang diam kerana panjang angan-angan adalah seperti kaum yang berada di tengah jalan, kemudian mereka memasuki suatu perkampungan. Orang yang berteguh hati membeli segala keperluan supaya dapat meneruskan perjalanan, lalu dia pun duduk bersiap-siap untuk itu. Sementara orang yang cenderung diam dan tidak mahu melakukan apa-apa yang lalai akan bergumam, aku akan bersiap-siap tetapi singgah dulu selama sebulan. Jadi maknanya ada dua orang perumpamaan dia. Seorang ni sampai masuk, dia tahu dia nak berjalan. Lalu dia pun kumpul-kumpul barang perniagaan, barang bekalan dia siap semua. Dia tunggu dalam keadaan siap. Seorang lagi sampai, berapa lama lagi kita nak pergi? Sebulan. Kita relax dulu lah. Nanti nak pergi baru kita kutip. Dan kadang-kadang hak banyak kita cenderung kategori nombor 2 tu lah. Kita cenderung lah, tak apalah, jangan hidup belorak gak. Dah, bahasa kita hiru henustan, masa dia datang ujung-ujung. Ayat kita. Nah, sama kita bahasa Kelantan, hiru tak bergaduh dia kata. Hiru ni tak bergaduh. Maknanya tak bergaduh apa? Biarlah orang buat dulu. Kita tengok
wait and see. Kalau orang itu kita pergi. Kalau orang panggil ditakdirkan okey lah. Tapi bagaimana tatkala trompet tanda meneruskan perjalanan ditiup, orang yang sudah bersiap-siap pun merasa senang lantaran sudah duduk dan tinggal berangkat. Sedangkan orang yang menunda-nunda dan bersikap lalai, dia merasa sedih kerana belum siap sama sekali. Itulah dia mati tu dah. Kalau panggil nak menghadap Allah, jom. Hari ni malaikat pun kata jom. Jom kita tu, sudah. Barang tak ada lagi. Memang barang tak cukup belaka kalau kira. Tapi hak dalam tak cukup tu hak mana banyak, hak mana sikit. Kalau dia kat selama ni tak buat amal, tak buat apa, dia malaikat mari jom tegak terkebir-kebir. Nak undur sesaat pun tak boleh, nak tahan malaikat pun tak boleh. Akhir sekali pergi dengan hak apa hak ada dah. Sebaliknya kalau orang tu bersiap-siap, dia tak ada istilah nanti. Akhirat senantiasa depan mata dia. Dalam sehari dia fokuskan dalam hidup dia berapa banyak untuk akhirat. Dia dah ada tu. Jadual untuk dunia banyak mana, jadual untuk akhirat dia banyak mana. Yang tak boleh dia kacau. Solat 5 waktu no kompromi. Dia ada zikir harian dia, ada bacaan wirid harian dia, ada Quran harian dia, ada sedekah harian dia. Dia ada dah allocate masa dia, kewangan dia, fokus dia, usaha dia untuk akhirat dia. Senantiasa setiap hari dia bekal. Pahala dia kerja lah sambil-sambil tu. Dan sebahagiannya lagi hebat, menjadikan kehidupan dunia hatta kerja dia sebagai ibadat. Bekalan dia. Bekal. Tak, tiba waktu malaikat datang nak cabut nyawa. Dia pun pergi. Ada, itulah kebetulan ada. Alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala jaga kita semua. Demikianlah. Dia merasa amat sedih kerana belum siap sama sekali. Demikianlah perumpamaan manusia di dunia. Di antara mereka ada yang bersiap-siap dan senantiasa dalam keadaan terjaga. Sehingga ketika malaikat maut datang menjemput, dia tidak merasa menyesal. Namun di antara mereka juga ada yang terperdaya oleh dunia serta suka menunda-nunda sesuatu. Maka orang inilah yang akan menenggak getirnya penyesalan ketika ajal menjemput. Okey. Apabila sikap menunda-nunda dan panjang angan-angan sudah menjadi tabiat seseorang, maka mujahadah bersikap sungguh-sungguh akan sulit dilakukan. Sikap yang sedar diri, tentulah dia tahu bahawa dirinya tengah berada di medan pertempuran. Musuh tidak pernah lelah untuk menghancurkan dirinya. Meski secara zahir musuhnya kelihatan lemah, tapi sebenarnya musuh ini, yakni iblis dan bala tenteranya, memendam tipu daya dan juga memasang jebakan untuknya. Ada sebahagian orang, dia sangka dia bersedia untuk hari akhirat. Tapi sifat bersedia tu bukan persiapan yang benar. Maksudnya apa? Contoh, orang kadang-kadang dia obses dengan cerita akhir zaman. Dia sangka dia menunggu dan menanti akhirat dengan sibuknya dia dengan akhir zaman. Tapi apakah itu persiapan? Sedang dalam obsesnya takut kiamat, masa itulah duk kata ke orang, duk caci orang, duk balas dengan orang, duk buat benda-benda yang, kalau betul seorang itu dia bimbang kepada hari akhirat, dia pun rasa, aku ni bila sempat lagi ke tak nak minta maaf dengan orang aku caci? Sempat lagi ke tak aku nak minta maaf dengan orang aku maki? Dia jaga amal ibadat. Lepas tu kita kalau betul-betul kita rasa nak bersedia akhir zaman, masa ni kita sibuk hafal Quran. Kita sibuk perbaiki diri kita. Kita sibuk dengan zikir. Kita sibuk dengan islah. Kita sibuk dengan menghubungkan silaturahim. Kita sibuk berbuat baik kepada sanak saudara, jiran tetangga, saudara mara. Kita sibuk buat amal ibadat. Bukan kita sibuk dengan teori semata-mata, tak.
Jadi ada orang sangka dia tidak menanti-nanti, dia sedang menunggu hari akhirat. Tapi sifat tunggu tu hanya pada teori. Sedangkan orang lain pun tunggu juga. Cuma kita tak sibuk dengan teori A, teori B. Ada gempa bumi di Maghribi, memang kita pun takut. Ada gempa bumi di timur, kemudian gempa bumi di barat, banjir di Hong Kong, banjir di Taiwan. Bukan kita tak tahu, kita tahu. Tapi mempersiapkan diri untuk akhirat adalah dengan cara apa? Kalau kita duduk siang malam, duduk scroll je berita tu, itu bukan persiapannya ahli ibadah. Kita dah sibuk dengan teori tu, kaji pula gini, mana bila nak dajjal keluar, tak dajjal nak baik orang tu, orang ni dah dajjal begini. Apakah itu persiapan yang ada, yang patut kita ambil? Ataupun sebaliknya, kita lebih dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih banyak diam untuk tidak bercakap, takut-takut kita tersalah cakap. Jaga hubungan dengan orang yang selama ni kita dah buat salah, kita pergi minta maaf dengan dia. Harta-harta kita yang ada kita infakkan pada hatta fi sabilillah. Itu persiapan orang yang takut pada hari akhirat sebenar-benarnya. Bukan dengan sibuk cerita teori A, teori B. Walaupun memang kita sedar akhir zaman tu memang kita ada dah akhir zaman. Tapi persiapan kita biarlah persiapan bekalan untuk dibawa ke alam akhirat sana. Batu Nabi SAW memang ajar kita kalau jumpa dajjal lari. Nabi tak suruh pun kita gitu. Kita diminta, diajar untuk selamat, melindungi diri daripada fitnah dajjal. Siapa-siapa kalau tak boleh duduk, orang berjalan di akhir zaman, orang duduk lebih baik, orang jalan lebih baik daripada orang berdiri. Orang berlari, orang duduk lebih baik daripada berdiri. Sehingga akhirnya baik. Dia kata, lalu tu, tengok orang mati. Alangkah baiknya kalau aku berada dalam kubur ni. Takutnya daripada fitnah akhir zaman. Tapi cara mana kita menghadapinya? Benteng diri kita dengan amal ibadah. Dengan kita mengikut sunnah Nabi SAW. Berpegang dengan ajaran Nabi SAW. Tentang soal akidah. Keimanan kepada Allah sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis Nabi. Kita amalkan hadis Nabi SAW ajar, doa-doa akhir zaman yang Nabi SAW ajar. Itu persiapan yang sebenarnya. Dan jangan kita kata, oh aku tak nampak pun dia cerita bab cerita akhir zaman. Memanglah sebab dia tak sibuk dengan benda tu. Dia duk sibuk benda. Aku ni tak hafal Quran lagi. Duk baca Quran. Kalau boleh dia nak khatam Quran. Bila dia kembali kepada Allah, dia bawa Quran 30 juz. Contoh. Dia sibuk dengan benda lain. Ini sebab tu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu sebahagian daripada bentuk talbis iblis. Yang nanti je beramal, lah ni nak tengok kaji dulu. Kita ni duduk zaman mana? Period hak nombor mana? Fasa hak mau mana? Berapa tahun lagi kita masih ada? Imam Mahdi nak keluar dah tahun ni. Sibuk kita dengan benda tu. Beramal nanti dulu. Itu antara nanti yang bahaya. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita keselamatan dan juga taufik serta hidayah untuk kita beramal dengan apa yang dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu dekatkanlah diri kepada sunnah Nabi. Kalau cerita bab teori akhir zaman ni, zaman sahabat dulu dah cerita takut mati dah. Zaman sahabat-sahabat dulu pun semua orang sibuk dah dengan jihad, tapi tidaklah melekakan mereka daripada amal-amal ibadat yang hebat. Kita memohon akhirnya daripada sebagai penutup buku kita ni, kita memohon keselamatan dari Allah. Alhamdulillah kita dah baca buku ni daripada awal sampai akhir. Bukanlah maknanya bila kita baca kita dah cukup rempah untuk lawan syaitan. Bukanlah kita dah baca kita boleh kata setan, aku boleh lawan dah kamu. Aku boleh lawan dah mu. Kita masih lagi sebenarnya hanya baru tahu tipu daya dia, bentuk dia. Tapi kita belum lagi diuji sebenar-benarnya apabila dia saat dia datang kepada kita. Karena itu sebenarnya tidak ada jalan keselamatan yang paling ampuh setelah daripada ilmu pengetahuan
ialah keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sahaja yang boleh menyelamatkan kita. Sehebat mana pun ilmu kita, yang boleh selamatkan kita daripada gangguan syaitan hanyalah Allah. Sebab tu kita memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya atau talbis iblis, godaan syaitan, pun dari keburukan jiwa dan dunia. Sesungguhnya Allah itu maha dekat, maha memperkenankan permohonan. Semoga Allah berkenan menjadikan kita semua termasuk golongan orang-orang mukmin yang beriman secara ikhlas dan murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Alhamdulillah, habislah buku kita. Khatamlah kita pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati semua yang kita dah baca sebelum daripada ni, dan Allah merezekikan kepada kita kefahaman dalam agama. Allah merezekikan kepada kita sifat berpegang teguh pada sunnah Nabi, terutamanya di zaman fitnah. Dan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada fitnah dunia, fitnah akhirat, dan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mentaufikkan kita kepada ketaatan, meringankan anggota kita, menguatkan azam kita untuk kita beramal sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah, pada sunnah itu ada jaminan. Pada memang kita berlindung dengan Allah, tapi jalan yang kita nak ambil untuk melindungi diri itu ialah dengan sunnah Nabi. Macam doa yang Ustaz ajar tadi juga. Waktu kita nak bersama isteri baca doa, itu sunnah. Bila seorang baca, insya-Allah syaitan tak boleh ganggu dia. Waktu dia nak bersama dengan pasangan dia, waktu dia nak makan, dia baca doa, syaitan tak boleh ganggu dia. Waktu dia nak keluar rumah, dia baca doa, syaitan tak boleh ganggu dia. Waktu dia nak masuk rumah, baca doa, syaitan tak boleh ganggu dia. Senantiasalah berlindung dengan Allah daripada gangguan syaitan. Pertama dengan doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. InsyaAllah Nabi ajar itulah keselamatan. Hatta kita menguap pun Nabi ajar tutup mulut. Bila kita tutup mulut, walaupun tangan kita ni bukanlah kedap udara, nah, tangan kita ni bukan dah seal 100% dah, tapi sifat kita tutup tu mengikuti sunnah Nabi, Allah yang akan halang dia daripada masuk. Jadi begitulah antara kelaziman antara berlindung dengan Allah dan berada di atas jalan sunnah untuk melindungi diri dan mengelakkan diri daripada gangguan syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Wallahu taala alam. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma zidna ilma, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya Allah, manfaatkanlah kami dengan apa yang Engkau ajarkan kepada kami, dan jadikanlah ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami sesuatu yang bermanfaat kepada kami, dan tambahkanlah ilmu bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, rizqi yang baik, wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Allahumma inna na'udzubika ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'a'in la yusma' wa min nafsin la tashba'. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat, daripada nafsu yang tidak pernah kenyang, daripada ilmu, daripada doa yang tidak didengar. Aku berlindung kepadamu ya Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang buruk yang menimpa hamba-hambamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.